Sejahtera Malaysia, itulah yang kita mahukan. Dan saya mengharap sangat ya, kalau setiap kali dengar lagu kebangsaan kita, lagu negaraku tu dinyanyikan bersama-sama kan, tolonglah berdiri dengan tegapnya. Kadang-kadang saya melihat ada yang berjalan, saya rasa nak tegur pula macam tu. Jangan nak tegur terus. Tegur terus. Kadang-kadang kita perlu berikan mereka ini satu bentuk pendidikan yang sebegitu rupa. Harus juga bentuk. Baik, bercerita mengenai pendidikan sebenarnya. Segmen kali ini kita ingin membantu adik-adik di luar sana untuk mendapatkan peluang untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi selepas SPM. Jadi hari ini kalau kita lihat banyak pilihan, tetapi mungkin ibu bapa di luar sana kurang berkemampuan. Betul. Jadi untuk itu kita terus sahaja bersama dengan tetamu kita, Tan Sri Datuk Sri Dr. Zulkarnain Awang, iaitu mantan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, sekarang ini merangkap pengurusi Asia Metropolitan University. Assalamualaikum Tan Sri. Selamat Raya Tan Sri. Sama-sama. Tadi Isya dah mulakan mengenai permintaan yang tinggi daripada ibu bapa, malahan daripada bakal pelajar itu sendiri. Cumanya sekarang ini kerana pelbagai mungkin dari segi kos yang tinggi, pilihan bagaimana agaknya untuk kita boleh rumuskan mengatakan bahawa permintaan ibu bapa itu nak yang bagaimana untuk anak-anak mereka, Tan Sri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera para penonton yang saya hormati sekalian. Harapan ibu bapa menghantar anak-anak untuk pengajian tinggi ke universiti dan sebagainya adalah pertamanya ialah supaya anak tu nanti dapat berdikari dalam aspek dapat pekerjaan yang baik sesuai dengan kelulusan dan juga dapat hidup bahagia dalam konteks bukan saja dari segi kewangan dan juga dari segi hidup. Dan jadi dalam pemilihan universiti, ibu bapa mengharapkan setelah keluar universiti dapat pekerjaan secepat mungkin, ataupun kalau tidak pekerjaan dengan orang lain dapat mewujudkan pekerjaan sendiri sebagai entrepreneur. Jadi dalam pemilihan itu memerlukan milih kursus kerana sekarang banyak sangat kursus. Banyak. Pelbagai. Jadi kalau silap pilih, masalahnya mungkin tidak ada permintaan dalam bidang itu. Apabila tidak ada permintaan, maka sukar terdapat pekerjaan yang sesuai. Dapat pekerjaan mungkin tak berapa sesuai sebagainya. Jadi perlulah pilih kursus-kursus yang ada permintaan yang tinggi sesuai dengan kebolehan. Bagi contoh, misalnya kalau tempat saya tu Asia Metropolitan University dia offer kursus-kursus berkaitan dengan perubatan dan berkaitan. Jadi perubatan permintaannya tinggi. Betul. Kerana apabila ekonomi meningkat, orang pun sakit sikit nak jumpa doktor dan sebagainya dan penduduk pun bertambah, maka kursus-kursus seperti ini mempunyai permintaan yang tinggi dan berkembang. Ada juga yang permintaan sikit tapi tak berkembang pun ada. Jadi itulah harapan utama ibu bapa. Dan cara pemilihan memastikan kita kena lihat dulu kursus ni banyak permintaan tak hadapan. Kadang-kadang kursusnya sama, bidangnya bunyinya sama, tapi bidang tu tak ada, bunyinya macam hebat sangat tapi pekerjaannya tak ada yang sesuai. Jadi itulah sebagai ibu bapa dan pelajar perlu tengok betul-betul. Dan seperti mana yang sudah jelaskan tadi, begitu juga yuran dengan kos dengan kos. Jadi kosnya perlu menasabahlah. Kos. Jadi kadang-kadang ibu bapa bersedia untuk bayar lebih tinggi sekiranya peluang yang diberi itu. Dia tahu ada pulangannya nanti. Ada pulangan akademik. Dari segi pelaburan akademik ini meningkatkan kepakaran diri, meningkatkan kebolehan diri dan sebagainya. Jadi itulah harapan. Saya perhatikan harapan utama ibu bapa dan harapan pelajar juga. Dia sebenarnya bila bercerita mengenai meneruskan pengajian ni, kebanyakan ibu bapa yang lebih teruja berbanding daripada anak-anak mereka. Ibu bapa yang lebih suka untuk melakarkan apa kejayaan sesuai untuk anak. Dia kadang susun dah siap-siap. Tapi yang favourite ni mungkin peguam, doktor, cikgu. Ini antara yang favourite lah, dan memang kita tahu ibu bapa mahukan anak-anak mereka bisa di luar sana. Dan separuh lagi Tan Sri, kita melihat hari ini semua orang ada ijazah. Semua orang nak berlumba ada master dan sebagainya. Jadi persaingan di situ begitu banyak sekali. Jadi apa yang buatkan kita
kelebihan yang perlu dipandang lah sebab sekarang ni kita tengok kan banyak juga yang dijazah tapi menganggur. Menganggur. Itu macam mana pula? Itu satu persoalan yang baik. Kerana pada hari ini peningkatan dalam pendidikan meningkat. Orang semua nak pergi. Itu satu yang baik. Tetapi dalam pasaran beberapa faktor diambil kira. Sekarang bidangnya sama tetapi tak diambil orang lain boleh kerja. Selain daripada bidang-bidang yang sesuai. Betul. Pertama ialah dari segi kecemerlangan akademik itu sendiri. Maknanya dia kadang nak buat short listing tu kena pilih kategori 3.0 ke 3.5 ke atas baru panggil interview. Jangan terus tak panggil. Kalau itu pun tak cukup kerana yang 3.5 ke atas pun ramai. Jadi ada 3 aspek. Pertama kepakaran dan ilmu tu yang ada pertama. Kedua aura diri. Bagaimana kita tengok orang tu confident tak, ya? Kita ada confident juga personality dia. Yang ketiga ialah keupayaan berkomunikasi. Boleh bercakap, boleh bincang, boleh menjelaskan pemikiran dan sebagainya. Jadi kalau saya nak celah sikit, universiti kita pun sekarang memberi perhatian pada itu. Bukan saja apa yang berlaku dalam kelas, tulisan akademik, tetapi aktiviti luar dan persekitaran universiti yang membolehkan seorang itu meningkatkan keupayaan berkomunikasi. Misalnya, boleh bercakap dalam bahasa Inggeris yang baik. Seorang tu mungkin dapat 4.0 flat, seorang tu dapat 3.5. Pengalaman saya dalam interview beribu-ribu mereka yang untuk jadi guru dan sebagainya, pensyarah sebagainya, kita pilih yang ini kerana mereka dalam realiti kita banyak berkomunikasi. Keupayaan bahasa Inggeris misalnya, itu penting. Kadang-kadang ada kelompok yang dikatakan ini yang pelajar cemerlang ni kelompok nerd. Ya, dia orang pun kadang-kadang tak jaga keterampilan mereka. Tapi memang cemerlang, keputusan memang cemerlang, untuk penulisan memang hebat tetapi untuk bercakap tidak ada, Tan Sri. Jadi ini ada macam mana pula untuk masalah begini, Tan Sri? Itu penting. Itu penting sebab itu universiti seharusnya mewujudkan persekitaran dan peluang supaya mereka ini dapat berkomunikasi dengan baik, berhubung dengan baik, dapat menjelaskan baik, orang tengok pun rasa menarik. Jadi kalau saya interview orang, tengok orang tu menarik, cara pakaian dia, cara dia berjalan pun kita boleh tengok. Warna dia pakai, kadang-kadang warna baju pun bukan-bukan. Ya. Sorry lah saya, kadang nak jadi seperti macam ni, penyanyi pop datang. Bukan kita salah penyanyi pop, dia bidang dia memang macam tu. Tapi inilah pembentukan kepribadian. Itu penting. Selain daripada akademik. Akademik pun nak tinggi juga. Kalau tak tinggi, orang tak panggil interview. Tak boleh dapat tengok pun orang kita macam mana. Tengok dah gambar sekarang cantik semua. Sekarang ada macam-macam dah. Tak sibuk tipu. Boleh berubah. Itulah. Jadi, universiti dan juga pelajar. Dan bapa pun bagi peluang anak muda-muda itu terlibat dalam aktiviti tambahan, berkomunikasi ramai, lebih socialize dalam konteks meningkatkan aura diri. Saya rasa dia perlukan paduan ataupun acuan semua pihak, Tan Sri. Perlu daripada ibu bapa, perlu daripada pelajar itu sendiri, institusi itu sendiri. Kalau semuanya bergabung, saya rasa dia akan jadi satu pakej yang lengkap, syumul. Bawa diri pun mudah. Masalahnya mungkin hari ini kita lihat rata-rata masalah motivasi diri itu kurang. Tapi sudah pun disediakan oleh pihak universiti, perlu disokong oleh ibu bapa. Untuk jadi sebuah universiti tempatan ataupun sebuah universiti yang ulung, apa kriteria yang mungkin boleh menyokong ke arah itu? Okey, pertama, kalau pengalaman saya dengan universiti yang saya ada sekarang, Asia Metropolitan University, yang kita nak wujudkan. Pertama ialah pensyarah-pensyarah yang begitu. Kadang pensyarah sendiri pun tahu bagus. Bagus komunikasi. Seperti itu juga tengok kan. Saya pun ada pernah interview pensyarah. Yang menggalakkan komunikasi. Pelbagai hala. Masuk mengajar. Mengajar tak boleh. Kalau mengajar ambil note je. Buka slide. Mengajar supaya dia bercakap. Kita beri perhatian pada itu. Selain persekitaran, mengadakan aktiviti co-curricular yang lebih banyak. Melibatkan dia dalam aktiviti yang membolehkan dia berkomunikasi, mengurus diri dan sebagainya. Jadi itu penting. Kerana pengalaman begitu juga asas kepada lebih senang untuk mendapat pekerjaan. Kerana orang lebih confident pada mereka begini. Ya? Dia confident. Tengok dia ni nampak cergas. Berkomunikasi yang lain tu boleh tambah yang baik dan cemerlang, maka dia kata ini boleh seterusnya dapat belajar dengan senang.
Macam mana nak kerja kalau dia tak boleh ke depan? So, pensyarahnya, kurikulum yang penting juga. Kurikulum yang baik, yang menggalakkan. Dia kena seimbang lah, Tan Sri. Seimbang. Dan persekitarannya, ibu, saya setuju sangat. Ibu bapa pun menyokong dia. Perlu. Kita kena banyak ni. Di rumah pun kita boleh mewujudkan persekitaran. Kalau ibu bapa pasif, anak pun jadi pasif. Selalunya macam tu. Cakap dengan mereka, bincang, bagi idea dan sebagainya. Dan ini perlu digalakkan supaya pelajar-pelajar, kadang-kadang bidang yang diambil ataupun kelulusan akademik itu yang kedua kadang-kadang. Setengah daripada majikan dia yang kedua. Yang pertama, adakah mempunyai personality untuk berdaya maju. Kerana banyak yang boleh belajar masa bekerja. Kalau dia minat belajar, itu kita boleh lihat. Setengah tu macam tak boleh nak ajar dia. Sebenarnya segmen ini membuka ruang kepada ibu bapa untuk memilih pengajian apa seterusnya untuk anak-anak dan mendapat melihat juga potensi yang mana yang lebih dipilih sekarang ni. Dan kita juga sebenarnya terbuka untuk buat kursus penampilan. Selepas ini kalau rasa nak buat nak masuk kursus penampilan dengan kita pun boleh juga. Betul tak? Jadi kita akan buat sama-sama. Okey, baik. Terima kasih Tan Sri dan sedikit sebanyak perkongsian yang dapat diberikan untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Saya kira kalau untuk yang maklumat lebih lanjut mungkin ada laman sesawangnya Tan Sri? Ya, ada. Daripada kalau nak hubungi saya pun boleh. Okey, boleh. Ya. Dr. Zulkarnain @gmail.com. Kalau bernasihatkan saya, bolehlah bagi nasihat sikit ataupun boleh hubungi Asian Metropolitan University untuk mendapat penjelasan lanjut. Dan dia boleh channel kepada saya untuk melihat apakah kalau kita nak pilih kursus, nak macam mana kursus supaya senang diambil. Saya dah pengalaman interview berpuluh ribu orang. Jadi boleh tengoklah. Itu akan dikongsikan bersama kepada semua. Terima kasih. Jalan je dah dah. Ya, terima kasih sekali lagi Tan Sri. Dr. Zulkarnain Awang, mantan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan dan juga sekali ini merupakan pengerusi Asia Metropolitan University. Baik,